نبدأ لقاءنا في هذا الصباح بقراءة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال دكتور يوسف القرضاوي كان السلف يقولون بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان كن رباني ولا تكن رمضاني. Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah berkata adalah golongan salaf pernah berkata seburuk-buruk kaum ialah kaum yang hanya mengenal Allah pada Ramadan sahaja. Jadilah kita orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh masa, bukan hanya pada Ramadan sahaja. Tapi bukan awqamakal ni Dr. Yusuf arwah dah sebut. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama hadir ke satu tempat yang sangat mulia, iaitu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat subuh secara berjemaah setelah Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita daripada mati yang sementara, iaitu tidur kita. Ada setengah orang tidur mati terus, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Allah SWT dengan berkat Ramadan ini, Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita untuk kita bangun pada pagi tadi. Saya kira bangunnya lebih awal, bukanlah pukul biasa kita bangun pukul 6 ataupun 5.45. Tapi pada bulan Ramadan saya rasa semuanya, tuan-tuan, bukan kita lah, orang Islam sendiri, dia tak ada bangun lah pukul 6 suku azan baru bangun. Kita pukul 5, saya rasa tuan-tuan pukul 3.30 dah bangun dah. Qiyamul Lail kan, dia tak ada dah tunggu 10 malam tak akhir. Awal-awal tuan-tuan dah bermula untuk bangun malam. Seterusnya kita dapat sama-sama ambil keberkatan bersahur. Nabi SAW sebut tasahharu fa inna fis sahur barakah. Itu saya rasa kira tuan-tuan dah dengar lama dah hadis itu. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Sahur ni bukan dinner, tuan-tuan. Ada orang ingat ada sahur macam dinner. Sahur ni bukan macam buka puasa, dia ada hidangan yang banyak, tak. Sunnah Nabi SAW sahur dengan sebiji kurma je. Kalau kita sahur kita lain macam sikit, tuan-tuan. Dah ada dah menu 30 hari, 30 malam, 30 hari punya menu, tuan-tuan. Saya rasa muslimat kita dah letak dah apa nak masak. Tapi ala kulihat pun makan. Sebab apa? Sebab kita tahu keberkatan yang ada pada sahur itu sendiri. Dan alhamdulillah, selepas sahur saya kira tuan-tuan mengambil satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar. Bila, tuan-tuan? Pada waktu sahur, pada penghujung malam sebelum subuh. Itu yang Allah SWT sebut. Saya kira tuan-tuan kita semua dapat laksanakan apa yang Allah SWT perintahkan. Seterusnya banyak kelebihan nak cerita, tuan-tuan. Seterusnya kita dapat hadir ke rumah Allah SWT dalam keadaan berwuduk daripada rumah ke masjid. Setiap langkah Allah SWT hapuskan dosa kita. Allah SWT tambah satu pahala. Allah SWT tak angkat darjat, tuan-tuan.
dengan berkat amalan-amalan. Nampak macam simple tuan-tuan, tapi dia punya ganjaran sangat besar di sisi Allah SWT. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan kita dapat solat subuh, solat sunat, bukan sahaja tahiyatul masjid. Selepas azan kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang mana Nabi SAW sebut, man shalla rak'ataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ganjaran yang Allah SWT bagi lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Bukan dunia dan seisinya dalam kehidupan dalam bentuk material, bukan. Tetapi dalam bentuk amalan-amalan orang-orang yang ada ke atas muka bumi Allah SWT banyak sangat. Kemudian kita duduk dalam kita solat subuh secara berjemaah, kita duduk dalam satu majlis ilmu yang Nabi SAW sebut, barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah SWT mudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, pagi ni kita kena sentiasa panjatkan rasa syukur pada Allah SWT, kerana dengan keberkatan doa tuan-tuan, Allah SWT panjangkan umur kita dan Allah SWT masukkan kita pada bulan Ramadan. Berapa ramai tuan-tuan orang tak sempat, berapa ramai kita tengok kematian-kematian yang kita dengar kan, sama ada di kampung kita, di kampung sebelah, di negeri kita, di negara kita, orang-orang di luar sana, umat Islam seluruh alam ini tuan-tuan, kita tengok hari-hari kita dengar orang mati. Tak sempat mereka nak masuk bulan Ramadan. Doa mereka sekadar itu. Tetapi dengan asbab doa tuan-tuan, Allah SWT bagi ruang dan juga peluang untuk kita masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang kita kita ni bukan orang yang bersedia nak mati tu. Ke tuan-tuan dah bersedia dah? Ustaz, saya dah bertemu dengan Ramadan ni dah 40-50 tahun Ustaz. Saya ni kalau Allah panggil bila-bila masa, saya lah orang yang paling bersedia. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang paling bersedia. Bila-bila masa boleh mati. Tapi saya tak sedia tuan-tuan, sebab kita tahu tara mana hubungan kita dengan Allah SWT, bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita, berbanyak dosa kita buat hari-hari. Sebelum ni tuan-tuan, hari-hari kita buat dosa kepada Allah SWT, dosa kita kepada mak ayah, dosa kita kepada pasangan kita, dosa kita kepada anak-anak, dosa kita kepada keluarga kita. Terlalu banyak dosa kita dengan manusia. Mungkin kita belum sempat tuan-tuan, belum berkeinginan untuk mati. Tetapi mati itu pasti, bila-bila masa Allah SWT akan panggil kita. Dia tak kira tuan-tuan, dia tak kira tunggu sakit baru mati. Ada orang kata tak apalah, tunggu tua, tunggu sakit baru mati. Tuan-tuan pergi hospital tuan-tuan, orang yang sakit kat hospital tak mati-mati, tapi orang sihat duduk rumah mati. Saya teringat saya punya staff 2 minggu lepas, pagi-pagi subuh-subuh telefon nangis, Ustaz, adik ipar saya meninggal Ustaz. Adik ipar dia, saya kata adik ipar dia lelaki lah, umur 30 tahun tuan-tuan, meninggal dalam tidur. Pukul 5 pagi isteri kejut. Ni sebelum puasa ni, baru je selepas nisfu Sya'ban. Kejut-kejut dah mati tuan-tuan, dah meninggal. Panggillah doktor datang. Doktor pun tak boleh nak buat pengesahan. Kalau orang dah tua, minta maaf tuan-tuan, kalau orang dah berumur, doktor pergi buat pengesahan, dia terus buat pengesahan, keluar kita report dah selesai, boleh mandi dan sebagainya. Ni tak boleh, bawa pergi hospital buat postmortem. Buat postmortem pun doktor keluarkan keputusan unknown, tak boleh dikesan apa penyakit sebab kematian. Nak kata tuan-tuan, dalam keadaan sihat pun Allah SWT boleh panggil kita bila-bila masa. Maka kita kena buat persediaan tuan-tuan. Sebab itu Allah SWT bagi ruang dan peluang. Saya kira saban tahun kita bertemu dengan Ramadan. Jangan jemu bertemu dengan Ramadan. Ada orang dia kata, Allah, Ramadan lagi, aku dah tahu dah, aku dah banyak buat amal dulu dah. Tak boleh tuan-tuan. Satu hadis Nabi SAW sebut, pagi ni kita cerita Ramadan sebab kita dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Nabi SAW sebut, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, maka Allah SWT akan haramkan jasad dia daripada neraka Allah SWT. Belum buat amal lagi tuan-tuan, baru gembira, baru rasa seronok ni. Allah seronok ni dalam Ramadan, dapat buka puasa sama-sama, dapat ganjaran yang berkali-kali ganda, dapat solat tarawih, dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat baca Quran banyak, dapat jaga lisan dan sebagainya. Baru rasa gembira je, Allah SWT dah jauhkan kita daripada neraka Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ini Nabi SAW sebut
sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu bulan. Nabi SAW sebut Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Penghulu bulan siapa tuan-tuan? Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ada rasa keseronokan. Sebab orang yang masuk Ramadan ni banyak-banyak macam-macam jenis orang tuan-tuan. Ada masuk Ramadan dia seronok. Seronok sebab apa? Sebab dia boleh buat bisnes, dia boleh buat untung banyak. Ustaz, saya kalau masuk Ramadan ni, kalau buat niaga ni Ustaz, boleh cover lah untung setahun ni. Lepas Ramadan tu boleh dengan kangkung. Nak kata, kalau tuan-tuan tengok orang bukan dalam media sosial semua promosi itu berkaitan dengan perniagaan. Salah tak salah? Tak salah. Selagi mana dia tidak menjauhkan diri kepada Allah SWT. Tetapi kita nak jadi golongan tuan-tuan yang apabila masuk bulan Ramadan kita rasa seronok. Sebab apa? Kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ini keseronokan ni nak cari tuan-tuan. Sebab kita, budaya kita dia macam Skoda biasa-biasa. Masuk Ramadan lah biasalah, nanti imam ada ni. Kita tak ada rasa kita nak buat sesuatu yang lebih besar pada bulan Ramadan. Ada setengah orang tuan-tuan, saya pernah jumpa satu orang, tak ada, mungkin dia punya rezeki lebih. Masuk bulan Ramadan dia dah apply cuti tuan-tuan. Sebelum Ramadan dia dah apply cuti. Saya nak cuti tanpa gaji. Daripada satu Ramadan sampai raya aku nak cuti. Bukan cuti pergi jalan tuan-tuan. Ada rezeki dia pergi buat umrah dan sebagainya. Ada orang dia cuti, dia nak fokus untuk beramal pada bulan Ramadan. Hebat dah tuan-tuan. Kita tak sampai makam macam tu lagi. Kecuali tuan-tuan yang dah pencen, memang masuk bulan Ramadan tuan-tuan orang paling beruntung. Itu yang kita nak tuan-tuan. Tapi bukanlah suruh tuan-tuan ambil cuti, tak. Sebab kita ni tuan-tuan buat kerja pun juga satu ibadat. Maksudnya dalam Ramadan ini kita nak gunakan ruang dan peluang masa yang ada tu. Tapi masa tu tak bolehlah kita sorang-sorang tuan-tuan. Ada setengah orang masuk Ramadan dia fokus untuk diri dia. Rugilah kita. Sedangkan kita ada keluarga, kita ada pasangan, kita ada anak, kita ada cucu cicit dan sebagainya. Kita nak bawa semua ni tuan-tuan. Kita nak timbulkan rasa keseronokan tu bukan dekat masjid je, tapi dalam bi'ah tu, dalam masyarakat tu ada suasana Allah seronoknya. Inilah syahrul ibadat. Inilah bulan untuk kita, orang kata, inilah bukan bazar dia panggil festival. Bukanlah festival orang buat bisnes, tak. Tetapi festival untuk kita menambahkan pahala kita, ibadat kita kepada Allah SWT. Inilah tuan-tuan, bulan Ramadan dia tak boleh jadi bulan biasa-biasa punya ibadat tuan-tuan. Ada orang kata dia bulan Ramadan dah banyak kali jumpa, dah 30-40 tahun kali jumpa, dah biasa dah. Tak boleh, dia kena jadi luar biasa. Ibadat kita kena tingkatkan. Tapi nak tahu macam mana tuan-tuan, kena belajar lah. Saya pergi mana-mana saya bawa tuan-tuan. Bulan Ramadan saya ada 2 kitab. Satu kitab Fiqh Ramadan daripada Tuan Guru, satu lagi Dr. Zulkifli Al-Bakri, Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa. Tapi kita tak buka lah bagi ni tuan-tuan. Panjanglah kita nak bincang. Nak kata kita kena belajar, kena baca, nak beribadat tuan-tuan. Kita ni nak beribadat, kita nak tahu macam orang bisnes. Dia buat bisnes, dia tak bolehlah jual goreng pisang, dia jual harga 20 sen macam dulu. Tak. Dia mesti dia ambil kira dia punya modal, dia punya tempat sewa dan sebagainya, dan dah ada margin keuntungan. Baru businessman yang betul. Begitu juga kita dalam kita nak beribadat ni, kita kena tahulah apa yang kita buat, ganjaran yang Allah SWT bagi. Setiap apa yang kita buat tuan-tuan, Allah SWT bagi ganjaran dia. Tak ada yang tak ada ganjaran. Hatta kita duduk diam tuan-tuan, dalam hati kita terdetik perkataan Allah, Allah juga, ganjaran cukup besar yang Allah SWT bagi. Apatah lagi kita buat amalan yang lagi banyak. Nabi SAW sebut, dalam bulan Ramadan setiap amalan sunat Allah SWT bagi ganjaran seperti amalan fardu. Setiap amalan fardu yang kita buat Allah SWT gandakan 70 ke 700 kali ganda. Banyak tuan-tuan. Illa fis saum. Saumu li wa ana ajzibi. Puasa yang kita buat tuan-tuan, ganjaran tak nampak. Sebab ganjaran tu Allah SWT sebut, ganjaran bulan puasa ialah ganjaran yang aku akan bagi. Dia tidak ternilai. Bukan tak dinilai tuan-tuan. Ganjaran yang tidak ternilai yang Allah SWT bagi. Sebab semua orang puasa, tetapi dia punya makam martabat puasa kita berbeza. Semua orang lapar sama tuan-tuan. Daripada waktu azan subuh sampailah waktu maghrib, kita punya puasa sama. Lapar semua.
Tapi Nabi SAW sebut kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Hari ini berapa ramai tuan-tuan orang yang berpuasa tetapi puasa mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sebab itu ada makam-makam puasa ni. Sebab itu Allah SWT sebut Allah SWT akan bagi dia punya ganjaran berdasarkan kita punya tahap keimanan, tahap keikhlasan kita dalam berpuasa, mengikut makam-makam tadi. Sebab itu tuan-tuan, masuk bulan Ramadan ada jenis orang tadi, dia memang fokus untuk ibadat, untuk dia rebut peluang. Sebab itu suasana ni kena diwujudkan tuan-tuan. Hari-hari, dia bukanlah awal Ramadan je. Sebab budaya kita, masuk awal Ramadan, masjid penuh, subuh macam Jumaat. Dia dah jadi trend begitu. Tetapi macam ni kita nak bentuk diri ni tuan. Kalau tuan-tuan kita duduk dekat, saya duduk dekat Mesir 4 tahun. Masuk bulan Ramadan dia punya seronok tu. Sebelum Ramadan tu dah seronok dah. Dia punya keseronokan semua banting-banting banner semua dah naik kat masjid-masjid, dekat tepi-tepi jalan. Dah buat macam orang kenduri kahwin. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia kan, kalau kita pergi kenduri kahwin, dekat tepi-tepi jalan tu semua ada bot besar tu lah, yang 10 kali 20 dan sebagainya, bot besar yang mengucapkan tahniah atas perkahwinan. Kat kita tak ada lah buat macam tu kan, tepi-tepi jalan kenduri kahwin. Tapi kalau kat Mesir tuan-tuan dia naik semua, manisan-manisan tu keluar sebelum Ramadan. Seronoknya masuk Ramadan. Masuk awal Ramadan, masjid-masjid kita biasa-biasa je tuan-tuan, ramai lah tapi biasa-biasa. Tapi apabila dah masuk pertengahan Ramadan, orang makin ramai keluar. Bukan keluar pergi bazar tuan-tuan. Bukan keluar pergi coket, bukan. Dia keluar pergi masjid, memenuhkan masjid, nak rebut peluang akhir-akhir Ramadan. Tapi budaya kita berbeza tuan-tuan. Budaya ni lah, mindset ni lah kita nak ubah dalam masyarakat kita. Akhir Ramadan kita nak kejar lagi ganjaran yang sangat banyak yang Allah SWT bagi. Kita tahu bulan Ramadan tuan-tuan, Nabi SAW sebut kan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Tafsiran yang pelbagai ni tuan-tuan. Bukanlah dibelenggu syaitan kena ikat dengan garis, tak ada. Maksudnya kebaikan yang sangat banyak sehingga Nabi SAW sebut wa yunadi mudahdin, ada seruan daripada penyeru. Apa dia sebut tuan-tuan? Ya baghiyal khair akbil, wahai orang-orang yang suka kebaikan, maka ambillah. Kita lah tuan-tuan, masuk Ramadan kita seronok betul kan? Seronok ke biasa-biasa je? Biasa-biasa. Seronok ni. Kalau tak seronok tak ada datang masjid. Maksudnya semua kebaikan yang ada pada bulan Ramadan kita ambil. Wa ya baghiyas syarr aksir, wahai orang-orang yang suka kepada keburukan, maka tinggalkanlah. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah SWT membebaskan manusia daripada neraka Allah SWT, wa zalika fi kulli lailatin, dan itulah Allah SWT buat pada setiap malam. Allah SWT membebaskan orang daripada neraka Allah SWT. Itu yang kita nak tuan-tuan. Ganjaran-ganjaran yang sangat banyak. Sebab itu bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia ada satu amalan yang kita buat daripada bulan Ramadan. Kita tak minta pun, tetapi Allah SWT ampunkan dosa kita. Apa tuan-tuan? Nabi SAW sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah SWT dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah SWT, Allah SWT akan hapuskan dosa dia yang terdahulu. Puasa kita tak minta apa-apa ya tuan-tuan. Baru kita niat puasa daripada subuh tadi sampailah maghrib, baru puasa ni belum minta ampun kepada Allah. Allah SWT dengan kasih sayang dah ampunkan kita. Allahu Akbar. Tetapi bulan puasa tuan-tuan, dia bukan sekadar saum, bukan sekadar puasa. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam matan yang hampir sama, Nabi SAW sebut man qama, yang tadi man soma kan, soma berpuasa. Man qama, barang siapa yang mendirikan malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah SWT akan hapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Siapa tak nak dosa dihapuskan tuan-tuan? Pasti dan pasti kita nak dosa kita dihapuskan. Kita banyak sangat dosa tuan-tuan. Kita tahu dosa kita tahu dosa yang kita buat kepada Allah SWT, kepada orang. Inilah masa ini untuk kita perbanyakkan ibadat kita. Sebab itu tuan-tuan, saya suka kalau masuk Ramadan ni kita kena ada plan lah apa kita nak buat. Dia tak boleh buat amalan biasa, tak boleh tuan-tuan. Kita kena buat amalan luar biasa. Dia bermula dengan
dengan ibadat, dengan solat yang kita nak perbaiki ni. Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Bulan lain tak ada ni. Bulan lain kalau kita nak buat, dia punya semangat tu lain tuan-tuan. Tapi kalau bulan Ramadan ni kita nak buat ibadat ni, Allahu Akbar. Dia bermula dengan solat kita. Solat kita kena perbaiki lah. Dia sebenarnya perbaiki sebelum Ramadan. Masuk Ramadan kita betul-betul lekat. Sebab Ramadan ni bulan tarbiyah. Bulan bukan kita dapat rizat keputusan hasil daripada Ramadan kita akan tengok selepas Ramadan. Sama ada kita menjadi betul-betul amalan kita diterima ataupun biasa-biasa je, ataupun tak diterima oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW sebut, ini kena ingat tuan-tuan, Nabi SAW sebut, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyu faralah. Faham je? Faham kot Dah biasa dengar, tak dengar hadis. Nabi SAW sebut, celaka lah. Celaka tuan-tuan. Allah, celaka ni memang teruk sangat lah tuan-tuan. Celakalah orang-orang yang diberi peluang oleh Allah SWT masuk bulan Ramadan, fansalaha, habis Ramadan nanti, tahun ni dengarnya 29 Ramadan, orang senyum tuan-tuan, sampai 29 katanya lah, wallahu alam, kita tengoklah jumpa anak bulan tak jumpa anak bulan kan, tak kisahlah 29 ataupun 30 Ramadan, berlalunya Ramadan, habis Ramadan dia tidak diampunkan oleh Allah SWT. Inilah salah satu doa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Pasti makbul tuan-tuan. Doa yang paling makbul lah. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, perantara antara Allah dan juga Nabi SAW, sahabat Nabi SAW dan juga Nabi SAW, kekasih Allah SWT. Malaikat Jibril doa, Nabi SAW amin, pasti makbul. Ada 3 doa kan, salah satu tadi ya. Masuk Ramadan, habis Ramadan dia tidak diampunkan oleh Allah SWT. Bulan Ramadan dengar azan, sebelum Ramadan dengar azan macam tak ada apa-apa. Habis Ramadan macam tu juga. Sebelum Ramadan Quran jarang-jarang buka. Lepas Ramadan jarang-jarang juga buka. Time Ramadan dibuka sungguh. Sebab tu Dr. Yusuf sebut tadi, seburuk-buruk kaum ialah kaum yang kenal Allah hanya pada Ramadan. Sedangkan permulaan Ramadan ini kita nak mengenal Allah supaya selepas ini supaya kita lebih dekat kepada Allah SWT. Jadilah orang yang kenal Allah, bukan kenal Allah pada waktu Ramadan saja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena perbaiki kita punya hubungan kita dengan Allah. Dengan apa tuan-tuan? Dengan solat lah. First solat, kita punya solat fardu kita kena jaga. Azan datang masjid, walaupun cakap ni kadang-kadang kita pun lalai juga tuan-tuan dengan azan. Allah malas. Sebab dah tarbiyah ni lama sangat. Kelalaian tu dah lama sangat di tarbiyah sebelum Ramadan ni. Perbaiki solat kita. Kita angkat takbir Allahu Akbar kan. Kita hari ni Allahu Akbar kita ke mana kita? Ada orang angkat takbir dia awang-awangan, teringat bisnes, teringat anak bini kat rumah, dia teringat dia punya masalah kat luar dan sebagainya. Tapi macam mana hari ni kita nak usaha tuan-tuan supaya ni hubungan paling utama, amalan paling utama, kita angkat takbir Allahu Akbar. Kita dapat satu sifat yang Nabi SAW sebut. Sifat apa tuan-tuan? Sifat ihsan. Tuan tahu sifat ihsan apa? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Inilah kita nak tuan-tuan. Kita nak dapatkan satu ibadat yang kita angkat takbir, kita buat ibadat seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika kita tak dapat melihat Allah, kita kena rasa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu melihat kita. Pasti dan pasti. Itu baru dapat sifat ihsan. Tapi bukanlah solat fardu je kena buat. Bulan Ramadan ni tarbiyah ni, solat-solat sunat pun kena perbanyakkan. Kalau sebelum ni rawatib, tuan-tuan tahu solat sunat rawatib. Kita tahu qabliyah ba'diyah kan. Rawatib dia ada 12 rakaat. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat selepas maghrib. Tadi maghrib selepas isyak. Ada 12 rakaat rawatib. Yang lain semua dipanggil solat sunat mutlak. Itulah yang sebelum asar kan, sebelum maghrib dan sebagainya. Tu ni kita nak upgrade tuan-tuan. Kita punya amalan. Takkan nak biasa-biasa je. Takkan nak sama je dengan 20 tahun lepas kita punya ibadat. Ni solat kita kena upgrade. Bangun malam. Ni kena budaya kan tuan-tuan. Jangan tinggal tahajud walaupun 2 rakaat. Sebab kita bangun awal kan, kat rumah tu tak sempat sampai datang masjid, kat rumah buatlah 2 rakaat tuan-tuan. Solat witir kita biasa buatlah. Tuan-tuan pun dah biasa buat sebelum Ramadan. Waktu Ramadan memang kita ikut imam. Orang yang 20 rakaat lah. Kalau 8 rakaat tak dapat ikut imam tuan-tuan, solat witir dan sebagainya. Ni
Kemudian kita solat pula solat tarawih. Janganlah tinggal solat tarawih tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan buat 8 ke, tuan-tuan buat 20. Ada orang bergaduh lah 8 20. Janganlah gaduh. Tak buat-buatlah. Buat 8 buat 8. Nak buat 20 buat 20. Ada setengah masjid siap parking siap asing lah. Saya punya masjid dekat Putra Haid memang kita asingkan lah. Sebab orang ramai sangat tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang jenis orang ni dia buat 20. Tapi dia letak dekat depan kereta depan orang, kereta 8 rakaat. Marahlah orang tu. Aku niat nak buat 8. Kenapa letak kereta kat depan ni, tak boleh balik, kena sambung balik masuk masjid. Alhamdulillah lah tuan-tuan, kalau dia punya hati baik. Kalau hati tak baik, habis. Keluarlah daripada lisan dia perkara-perkara yang tak baik. Orang mencarut dan sebagainya kan. Ni lisan. Tu solat ni. Pertama solat dia kita kena fokus. Yang kedua ni, Allah SWT sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran tuan-tuan. Allah SWT turunkan Al-Quran. Bukanlah Al-Quran tu diturunkan kepada Nabi SAW sekelebu bulan Ramadan, tak. Permulanya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan ada setengah riwayat, banyak riwayat tuan-tuan, ada yang setengah riwayat diturunkan daripada Allah SWT satu mushaf oleh Jibril ke Lauh Mahfuz, ataupun ke langit dunia, Baitul Atiq, ke langit dunia lah tuan-tuan. Kemudian baru diturunkan berperingkat 23 tahun kepada Nabi SAW. Ni kita belajar ni bulan Al-Quran tuan-tuan. Ni kalau boleh kita niatkan hatam Al-Quran tu bukanlah hatam hari-hari tuan-tuan. Imam Syafi'i hari-hari. Imam Syafi'i tuan-tuan hatamnya hari-hari. Osman bin Affan pun hatamnya hari-hari. Imam Syafi'i setengah riwayat masuk bulan Ramadan sehari 2 kali hatam Quran. Tapi janganlah dibandingkan, janganlah kita anggap Imam Syafi'i itu baca macam kita tuan-tuan. Kita baca setahun belum tentu hatam lagi. Imam Syafi'i dia hafiz Quran. Tanya tuan-tuan, tengok orang anak-anak yang hafiz Quran kan, anak-anak yang ambil syahadah, Allah hebat tuan-tuan. Dia baca start subuh, lepas asar boleh habis 30 juzuk tanpa salah, tanpa tengok Quran. Hebat tuan-tuan. Macam itulah cara bacanya, bukan cara baca macam kita kan. Kita baca kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min. Kita baca macam tu sebulan tak habis je. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dekat dengan Al-Quran. Itu kita dengar orang dulu punya amalan supaya menjadi satu semangat kepada kita untuk jadi macam dia. Ada satu ulama, saya dalam kitab ni kitab Fiqh Ramadan, dia tulis itu ada satu bukan sahabat tabi'in ke tabi'in, dia khatam Al-Quran sehari 8 kali. Tuan-tuan boleh bayangkan, sehari 8 kali. Kita semua hidup 8 kali belum tentu lagi. Sehari 8 kali, 4 kali siang, 4 kali malam. Wallahualam macam mana dia baca kan. Tapi hebatlah tuan-tuan, sebab ganjaran yang Allah SWT bagi dalam setiap huruf yang kita baca. Kita rebutlah tuan-tuan Al-Quran ini. Sebab saya baca ada satu kisah, ada satu orang makcik. Bukan makcik zaman sekarang lah, ni makcik-makcik zaman dulu tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan, dia budaya dia cakap apa pun dengan Al-Quran. Cakap apa pun dengan Al-Quran. Saya biasa kalau nuzul Quran kita akan ceritalah dia punya ayat-ayat tu. Dia tanya dah makan ke belum, ayat Quran. Cerita pergi mana dengan ayat Quran. Dia punya semua dengan ayat Quran. Sehingga anak dia sebut dia Abdullah ibn Mubarak. Dan Abdullah ibn Mubarak ni ahli sufi gitu kan. Ulama hebat satu ketika dulu, bukan zaman sahabat lah. Dia jumpa makcik tu, anak dia cakap, tuan, mak saya dah bercakap macam ni 40 tahun. Dia tak akan bercakap kecuali dengan Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Inilah bulan Ramadan untuk kita susun jadual kita. Jadual kena susun ni. Jangan sampai tuan-tuan tak susun. Hari ni kita dah 6 Ramadan. Tara mana kita punya Al-Quran? Dah muka surat berapa tuan-tuan? Dah masuk juzuk 6 ke belum? Dia beza dengan tadarus Quran. Bagus kita buat tadarus Quran kat masjid dan sebagainya. Tapi nanti kita lah orang yang paling hebat hatam Al-Quran. Bukanlah begitu tuan-tuan. Itu dalam program kita di masjid. Tapi program kita sendiri kena ada. Kita, isteri kita, anak-anak kita pantau Al-Quran dia. Anak saya pantau. Siap ada buku lagi, tanda Ramadan hari ni apa kau buat. Walaupun basic tuan-tuan, mungkin kita tak buat. Tapi kalau tuan-tuan buat, Alhamdulillah, kita dah senaraikan hari pertama, hari kedua, apa amalan ni kita buat ke tak, kita sendiri pantau. Tapi anak kita pantau lah. Anak kita kecil kan, sekolah-sekolah rendah baru nak masuk sekolah menengah, kita pantau lah. Okey, dah malam kita muhasabah sama-sama. Okey, tulis hari ni benda basic lah tuan-tuan, baca Quran, tak baca Quran, zikir,
Zikir buat tak buat, ni sekian buat. Okey, tak buat pangkah. Ataupun kalau tarawih buat sikit je, tulislah berapa jumlahnya. Macam tu lah tuan-tuan, supaya ada rasa seronok. Walaupun mula-mula dia rasa terikat kan, rasa terikat, kita pun terikat juga kan. Terikat dengan nafsu, terikat dengan macam-macam, dengan pengaruh-pengaruh, dengan keinginan untuk dunia kita. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, kita susun Al-Quran kita. Lagi satu tuan-tuan, bulan Ramadan jangan kita tinggal zikir. Zikir jangan tuan-tuan susun lah. Sama ada tuan-tuan pegang tasbih digital ke, tasbih manual ke, apa juga dengan jari dan sebagainya. Tuan-tuan zikir jangan tinggal. Kena ada zikir pagi petang. Kita dah bincang panjang kan, istighfar, selawat, tasbih, tahlil, tahmid. Tuan-tuan susun lah. Tak boleh buat sepanjang masa, tuan-tuan susun lah. Pagi kita buat, petang kita buat, malam apa kita buat, zikir kita sebelum tidur yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sayyidul istighfar yang Nabi SAW ajar. Kita buat. Saya seronok tuan-tuan, baru ni saya pergi daftar anak dekat Samtar. Mungkin ada sahabat tuan-tuan yang di Samtar kan. Samtar Sungai Manggis lah, sekolah saya dulu kan. Dulu zaman saya tak ada. Tapi sekarang ni dia punya pengurusan kepimpinan buat satu budaya tuan-tuan. Daftar anak dia bagi tasbih digital. Semua budak akan dapat dan semua budak kena bawa hari-hari. Dia bukan bulan Ramadan je. Habis Ramadan pun hari-hari kena buat. Dipantau pula amalan budak-budak ni, pembentukan sasiah ni tuan-tuan. Paling kurang sehari 500 kali mesti ada. Dipantau begitu tuan-tuan. Dia bagi tasbih. Allahu Akbar. Bagus satu dedikasi. Zaman saya kat Samtar tak ada tuan-tuan. Sekarang ni dibuat. Baguslah pengetua tu, pengetua Cemerlang dia panggil. Bagus dibuat itu tuan-tuan. Anak-anak nak buat baik ni digalak. Buat baik je scan dekat dia punya name tag. Buat baik je scan dekat name tag tuan. Dia kat Selangor ada dua sekolah dia buat. Ini sekolah yang kedua, orang yang sama buat. Anak buat baik, mak bapak boleh scan pula dia punya name tag kat rumah, bagi penilaian kat anak. Akhir tahun bagi anugerah. Ini satu galakan tuan-tuan. Dia macam ibadat kita lah. Kena ada galakan-galakan dia buat begitu. Bukannya cikgu je boleh scan, mak bapak kat rumah pun boleh scan. Supaya anak dia ada galakan. Saya buat anak saya tuan-tuan. Saya buat lama. Saya beli satu apps. Apa nama apps tu? Kau buat baik tak buat baik? Buat baik dapat dia punya, disebut alhamdulillah dia naik satu pangkat, satu tingkat sampai 50 kali lah. Lepas tu kita bagi hadiah kata. Itu galakan ni tuan-tuan. Kalau dia buat tak baik je, dia astagfirullah, akhirnya masuk penjara dalam 10 ruang. Saya beli apps tu supaya kita kadang-kadang tak mampu tuan-tuan. Tak mampu nak pantau anak kita 24 jam. Tapi sekurang-kurangnya dengan teknologi yang ada, dia juga membantu juga tuan-tuan, pembentukan sasiah. Ini terserah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah SWT, banyaklah kelebihan Ramadan ni tuan-tuan, kita nak rebut. Kalau kita lagi satu sifat sabar. Jadi pembentukan jiwa ni tuan-tuan. Tasawuf ni kan kita belajar akidah, kita belajar syariah, kita belajar tasawuf. Tasawuf yang kita belajar, kita adab, kita tentang dosa-dosa dan sebagainya ni. Bulan puasa untuk kita tazkiyatun nafs, sabar tuan-tuan, pembentukan diri. Orang yang nak menahan marah, orang yang sabar. Ini bulan Ramadan tuan-tuan, kita nak tahan sabar. Pergi Raza Ramadan, tengok, ni sedap ni, semua kita beli. Itu tak sabar tuan-tuan. Kadang-kadang kat jalan orang baru lambat sikit macam saya. Lambat sikit, geram waktu kapsal lambat. Saya macam tu. Abang, tu orang pesan, bang, sabarlah sikit bang. Ni kan bulan puasa ni. Yelah orang masa banyak, kita masa tak banyak tuan-tuan. Masa kita pack, masa kita nak cepat kan. Jadi tak apalah. Dalam Ramadan ni tuan-tuan, untuk kita bentuk jiwa kita sabar. Kadang-kadang sedih tuan-tuan. Ni baru masuk 6 Ramadan ni. Kalau dulu saya orang masjid gaduh tuan-tuan. Tapi sekarang ni aduan, tapi aduan Ramadan pun banyak juga. Baru ni ada masjid saya kan, ada orang mengadu, Ustaz, kami ni Ramadan tak ada tarawih, tak ada feel lah, tak ada feel. Tak ada feel Ramadan. Sebab apa? Sebab Imam Bilal tarawih ni tak sebut Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud, tak sebut. Masjid-masjid kat bandar tuan. Dia tak sebut benda tu. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun jadi masalah tuan-tuan. Jadi masalah lagi. Bagi aduan kat saya banyak tu, panjang lebar. Kenapa tak buat ni, kena saya jadi sekian Allah. Tak, itu pun nak jadi isu tuan. Bacalah, itu dah budaya kita pun, tak baca pun tak apa kan. Sampai macam tu, sabarlah tuan, kita hidup ni. Janganlah hidup ni komplain. Bulan puasa lah bulan untuk membentuk jiwa kita. Saya tu dulu saya jaga masjid tuan. Sekarang jaga orang nikah cerai ni lagi dahsyat tu punya.
Ingat masuk bulan Ramadan ni tenang, duduk pejabat. Orang cerai ramai bulan Ramadan ni. Orang nikah pun ramai. Semalam saya nikahkan 2 pasangan kat Paid. Aku cakap ni dah hebat ni, orang muda-muda umur 19, 20 kan kahwin bulan puasa. Cakap, tapi dia punya khutbah nikah ni panjang sikit lah, macam ceramah sikit lah tuan-tuan. Sebab nak bagi peringatan orang muda-muda ni satu hal. Lepas tu nikah bulan puasa siang hari. Allahu Akbar. Mujahadah tuan-tuan. Semalam. Tapi orang cerai ramai tuan-tuan. Isnin ni ada jawatankuasa penamai, Selasa pun ada jawatankuasa penamai. Jawatankuasa penamai dia beza dengan kaunseling tuan-tuan. Kaunseling orang bergaduh kat rumah, dia datang kaunseling ataupun runding cara. Tapi kalau jawatankuasa penamai ni memang dia kes daripada mahkamah tolak kita, memang orang nak bercerai. Seorang nak bercerai, pasangan dia tak setuju depan hakim, maka dia akan tolak ke kami lah untuk kita masuk sesi jawatankuasa penamai untuk sesi 4 orang kan. Time tu lah gaduh-gaduh. Bulan puasa tuan-tuan, bulan kasut pun keluar air, keluar. Datang, saya duduk kaunter hari Khamis, saya Jumaat pagi. Satu orang makcik umur 65, suaminya umur 68. Bawa cucu ni, gendong cucu. Ustaz, macam mana nak proses cerai Ustaz? Saya tak tahan dengan suami saya. Suami saya panas barang Ustaz. Ingat sebelum puasa je panas barang. Ingat daripada dulu panas barang. Ni masuk bulan Ramadan sama Ustaz. Habis dia hina kami, dia carut-carut sebagainya. Ni tak ada pembentukan jiwa tuan. Orang cerai ramai. Masalah orang tak boleh jaga lisan, keluar perkataan. Dia dah jadi budaya kan. Keluar lisan-lisan yang tak baik. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Ada salah satu golongan yang dirindukan syurga. Tahu tak? Dia ada 4 golongan. Tapi tak bolehlah syarah jadi kuliah duha tuan-tuan. 4 golongan. Malam ni kalau tuan-tuan nak join boleh lah. Saya dekat masjid dekat kat Kelang. Tajuk golongan yang dirindukan syurga. Dia minta tajuk kan. Ingat cerita Ramadan. Salah satu hadis Nabi tuan-tuan, wal jannatu mushtaqatan ila arba'in nafar. Syurga rindu kepada 4 golongan. Salah satunya tuan-tuan apa? Hafizul lisan, orang yang jaga lisan ni. Lisan ni kita kadang-kadang tak boleh jaga tuan-tuan. Bulan Ramadan tak boleh jaga. Sebab tu Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khairan. Cakap benda-benda baik tuan-tuan. Cakap, bukan suruh ceramah tuan-tuan. Duduk kedai kopi ke apa ke, duduk tu cakap benda baik je lah. Janganlah ngumpat orang. Kerja nak ngumpat orang. Orang ni tak betul, orang tu jawatankuasa ni tak betul, saya jumpa banyak lah tuan-tuan. Lagi-lagi kalau nak musim pilihan raya masjid kan, mesyuarat jawatankuasa tangga kan. Mesyuarat jawatankuasa tingkap macam-macam. Semua nak ngumpat orang tuan-tuan. Ni Nabi SAW sebut, siapa yang beriman falyakul khairan, cakap benda-benda baik je tuan-tuan. Tapi kalau kita ni jenis, bukan tuan-tuan kalau ada setengah orang dia tak boleh. Dia kalau mulut ni nak keluar mesti dia carut je. Orang tua pun ada tuan-tuan. Saya jumpa keluar tu Allah, benda-benda tak elok je. Sebab dia dah jadi kebiasaan dia cakap benda tak elok. Macam budak-budak sekarang tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita ni, kalau duduk sesama grup dia, tuan-tuan duduk sebelah, ngeri tuan-tuan. Dia punya dia punya ayat yang keluar tu, panggil kawan semua carut je. Bodoh tu biasa lah kan. Saya paling pantang kadang-kadang anak-anak kita rumah, doh tu bodoh lah tu. Memang pantang, memang kena lah mulutnya. Tak adalah kena lempang, tak ada. Tapi jadi satu peringatan kan. Budak-budak sekarang pengaruh dahsyat tuan-tuan. Pengaruh kartun pun dahsyat. Ada sekarang ni kan, sikit-sikit mat kan ada iklan sikit-sikit. Orang buat konten sikit mat semua mat. Nyampah dengar tuan-tuan. Ni budaya-budaya ni kita nak betulkan kita punya lisan ni daripada kecil sampai sekarang tuan-tuan. Nabi SAW pesan cakap yang benda baik. Tapi kalau tak boleh cakap benda baik ni, auliyasmun, diamlah tuan-tuan. Diam. Kalau orang jenis jumpa grup yang ngumpat orang je, tuan-tuan kalau tak boleh nak bagi nasihat, tuan-tuan keluarlah. Lagi dah daripada tempat tu. Saya ada grup ustaz-ustaz tuan-tuan. Saya masuk grup ustaz-ustaz, tapi dalam tu semua benda dalam hidup ni semua tak betul lah tuan-tuan. Malah saya live lah, saya semua salah Jaiz Maiz lah. Macam tu nak kira kita pun orang Jaiz kan. Panas juga kan. Malah saya live. Itu menjadi satu kebaikan. Tidak sakit hati tuan-tuan. Kalau duduk dalam grup-grup yang tak boleh bawa kita kepada kebaikan, tuan-tuan live lah. Tapi live secara baik lah. Minta izin dan sebagainya, minta live. Macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah SWT, banyak
banyak nak cerita tentang hebatnya Ramadan ya tuan-tuan. Yang penting kita hidupkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya apa yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan-panduan yang sangat banyak dalam bulan Ramadan. Ramadan kita panjang lagi ni tuan-tuan. Ada dalam 23 22 hari akan datang ini, maka kita susun tuan-tuan dengan Al-Quran, kita kejar malam Lailatul Qadar, kita macam-macam yang Allah Subhanahu Wa Taala dah janjikan kepada kita, maka kita rebutlah insya-Allah. Sedekah kita banyakkan. Sedekah saya ada memang satu kitab tuan-tuan. Kita jumpalah saya sebab ada tazkirah lagi, tazkirah Ramadan dekat masjid ni kan. InsyaAllah lepas ni kita cerita tentang hebatnya sedekah. Sebab tuan-tuan memang orang yang banyak sedekah ni. Tapi kalau tahu ganjaran tu akan lebih banyak kita sedekah. Untuk kita, sebab Nabi SAW ajwadan nas, Ibnu Mas'ud kata, orang yang paling pemurah ialah Nabi SAW. Dan Nabi SAW akan jadi lebih pemurah apabila masuk bulan Ramadan, iaitu dengan banyaknya sedekah kepada sedekah. Tuan-tuan mati Allah SWT, saya rasa sekadar tu untuk tazkirah pada pagi ni. Dah 7.30, tuan-tuan pun nak berehat hari Ahad ni tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita pegang, saya suka pegang satu kata-kata, dulu saya ingat hadis tapi dia bukan hadis tuan-tuan. Dia pepatah pujangga Arab. Ulama-ulama susun dulu. Dia sebut apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maksudnya untuk kehidupan dunia ni sekadar ya tuan-tuan. Kita dapatkanlah. Jangan kita rasa kehidupan kita ni esok nak mati, hari ni kita kena dapatkan semua untuk kehidupan dunia. Bukan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah kamu untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.